masa bersama keluarga. Bersenam untuk kekal aktif. Gunakan telekomunikasi untuk berhubung. Saranan kepada pemandu teksi atau e-hailing. Wahai ayah dan juga bonda, dengarkan apa nak dikata. Bagaimana sihat sejahtera, makan makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, besar cergas cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP tidak akan berkompromi dalam isu kartel daging import jika benar ia wujud. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata, pihaknya sedia bekerjasama dengan polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan bagi memastikan dalang diheret ke muka pengadilan. Katanya KPDN HEP sudah menjalankan siasatan menyeluruh di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 kerana penyalahgunaan logo halal dan cap dagangan palsu oleh syarikat pengimport daging sejuk beku terbabit. Sementara itu, Rosul turut membidas pernyataan segelintir pihak yang memutarbelit kenyataannya terutama berkaitan tindakan kementerian yang tidak mendedahkan jenama dan syarikat yang disiasat. Katanya tindakan itu bukan untuk melindungi syarikat itu. Sebaliknya perlu bersikap adil kepada syarikat pemilik sebenar jenama yang menjadi mangsa apabila cap dagangannya ditiru untuk logo halal. Dakwaan mengatakan kementerian melindungi orang kenamaan dalam kes ini adalah fitnah kerana hakikatnya dalang kes sudah ditangkap dan disiasat serta bakal didakwa di mahkamah dalam masa terdekat. Polis akan mendapatkan penjelasan Perbadanan Putrajaya PPJ dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berhubung insiden seorang penerjun Putrajaya Base JAM 2021 maut ketika menjalani latihan petang semalam. Ketua Polis Daerah Putrajaya Assistant Commissioner Muhammad Fazil Ali berkata, latihan persediaan sambutan Hari Wilayah Persekutuan pada 1 Februari itu tidak dimaklumkan kepada pihaknya oleh PPJ maupun pemilik bangunan terbabit. Katanya walaupun pihak berkenaan tidak perlu meminta kebenaran, namun pemakluman kepada polis membolehkan pihaknya mengambil langkah sewajarnya bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Sementara itu, PPJ dalam satu kenyataan berkata, latihan terjunan base yang dijadualkan antara 1 hingga 3 Januari itu telah pun mendapat kebenaran penggunaan ruang daripada pengurus bangunan dan PPJ selaku penganjur serta pihak berkuasa tempatan. Pasukan Smart Team juga dimaklumkan serta berada di lokasi latihan sebagai pasukan teknikal dan penyelamat. Mangsa Allahyarham Azwan Taharudin, 49 tahun, mempunyai pengalaman lebih daripada 18 tahun dalam sukan payung terjun dan 12 tahun dalam sukan base serta telah melakukan 500 kali terjunan dari kapal dan lebih 300 kali terjunan base. Perbadanan Putrajaya mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Dengan itu, sekian berita terkini. Saya Siti Khadijah Jaafar. Selamat hormat dan Assalamualaikum.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita bertemu dalam Soal Rakyat pada hari ini, siaran pertama untuk tahun 2021. Dan kita akan panaskan lagi diskusi ilmiah pada awal tahun ini dengan melihat pada isu yang amat berkerapat dengan kepentingan umat Islam kerana ia melibatkan integriti, melibatkan soal halal haram dan soal kepentingan ummah secara keseluruhannya. Dan ia tentang isu kata daging haram, apa hak pengguna. Dan kita pun sedari bahawa wartawan-wartawan telah membuat banyak sekali pembongkaran intipan pendedahan yang antara lain menemui bahawa ada alamat yang daripada pembekal itu memang tidak wujud. Kalau wujud pun hanyalah rumah setinggan, dan kemudian isu-isu yang mana ada eksploitasi dan juga subhat yang sangat muskil dan mencurigakan. Sebagai contoh, nama produk memang Islamik tetapi digerak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang ada saduran maklumat palsu dan menipu pengguna. Dan untuk hari ini kita akan berbincang secara ilmiah dan lebih mendalam bersama dengan tetamu di studio, Datuk Nazim Johan, Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ya, nampak Datuk tak menang tangan untuk tangani menjawab isu-isu ini. Dan saya berada Datuk di studio, kita juga akan bersama dengan Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang akan juga memberikan pendapat hujahan sebagai pemahaman kita bersama nanti insya-Allah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebagai mukadimahnya saya ingin melihat kepada rentetan awal ataupun kronologinya. Mungkin Datuk Tok Kir dapat menjawab dulu sebab sejak kami meninjau kepada rentetannya, walaupun dibongkarkan meletup kembali isu ini pada November tahun lepas, tetapi tahun 2017 ada pembongkaran awam di mana Makis membuat serbuan di Pelabuhan Tanjung Pelepas dan mendapati ada daging kambing dari Sepanyol yang bercampur dengan daging babi dan disulit masuk ke negara ini dan berada di pasaran. Ia amat mengecewakan. Jadi pengguna Muslim berhak menyatakan kesangsian mereka terhadap SOP dan juga rutin penguatkuasaan agensi yang berkait rapat, sebab bila mana isu ini berlaku, yang kita mengecewakan bila mana ia hanya menghala kepada JAKIM contohnya dan mencemarkan reputasi kita sebagai penggerak institusi Islam. Okey, jadi apa komen Datuk? Sebab Datuk pun dah terima maklumat yang terperinci dan juga ada kupasan-kupasannya. Silakan Datuk. Ya. Sebenarnya yang tadi itu tahun 2017. Sebenarnya 2017. Pada tahun 81 pun dah ada tangkapan yang melibatkan kangaroo. Okey. Itu pun dan dibawa ke mahkamah ya. Dan telah dijatuhkan hukuman lah. Jadi apa yang saya nak share ini satu benda yang agak sedih juga, kerana isu ni macam berterusan. Dan di antara masa tu pun ada yang berlaku juga di Tanjung Manis dan beberapa tempat lain. Jadi kita ni bukan brother, yang kita ni sebagai kita sebuah organisasi kecil yang menerima kadang-kadang aduan yang orang bawa. Jadi antara aduan yang agaknya yang macam kurang seronok itu macam dia melibatkan keraguan yang apa nak jadi ni? Apa nak jadi benda yang macam tu kan, yang kita pun serba salah nak jawab. Pasal kita dah tentu bukan di situ. Jadi macam you sebut tadi lah, arah tujunya nak marah kat JAKIM, nak marah kat Kastam, nak marah kat Makis. Walaupun Kastam pun tak ada dalam urusan ni kalau nak ikutkan, pasal yang melibatkan perkara-perkara ini kadang-kadang dia melepasi. Contohnya sebenarnya JAKIM pun tak boleh nak marah sangat. Pasal sebenarnya kalau directly, contohnya macam kes yang berlaku di Pelabuhan Kelang. Sebenarnya kes itu berlaku, daging itu dia bawa masuk untuk re-export. Tapi dia tipu dalam tu, dia tukar stiker apa benda lah. Jadi kalau nak ikutkan betul-betul, tak ada kena-mengena pun JAKIM daripada proses di sana, tapi ambil peluang nak tolong marah. Pasal mungkin ada benda-benda lain yang dia orang mungkin terbuku ke, jadi alang-alang lah katakan. Jadi ini yang berlaku. Tapi saya pun yang tak seronok terima juga panggilan daripada kawan-kawan di luar negara yang hantar email benda ni. Apa dia jadi ini Malaysia ni? Jadi ini yang kita khawatiri. Pasal kita mempunyai nama yang cukup bagus lah. Kita menjadi halal center dan sebagainya. Halal center. Jadi orang duk tanya macam mana ni? Okey. Kita juga nak bertanya kepada Dr. Damaza ini tentang hak pengguna. Kita hari ini berbincang tentang banyak isu yang berkaitan dengan pengguna dan apa sudut pandang Islam, pengguna Muslim patut bersuara dengan lebih lantang sebab ia melibatkan kepentingan peribadi mereka, sahsiah mereka, sebab apa yang dimakan itu masuk dalam perut. Jadi apa hak sebagai rakyat pengguna untuk menuntut penjelasan daripada pemimpin? Mungkin dapat Datuk jelaskan? Ya.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih saudara Fitri dan juga sahabat saya lama tak jumpa, Tok Ki. Kita memang benar daripada satu sudut kita berhak untuk bersuara, bertanyakan tentang hak kita. Tetapi di dalam apa-apa perkara pun, apabila kita hendak bersuara, kita bersuara di dalam keadaan kita faham apa yang kita bersuara itu. Dia masalahnya ialah apabila ramai yang bersuara, dia tu terlebih pandai daripada bidang ahli di dalam bidang berkenaan. Sebab tu saya selalu sebut hal ni pada kita semualah, diri saya juga. Kerana di dalam, sebab tu Allah sebut dalam surah An-Nisa, Allah kata wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bihi walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Tuhan kata, Allah kata, apabila datang apa-apa berita daripada keamanan dan ketakutan, mereka suka untuk heboh-hebohkannya. Kalau mereka rujuk dahulu kepada rasul dan kepada ahli di dalam bidang itu, iaitu ini dalam surah An-Nisa ayat 83 Allah. Kalau mereka rujuk dulu ahli dan bidang itu, nescaya orang-orang yang pandai itu akan dapat membuat kesimpulan. Sekarang bila kita dengar kepada Datuk Johan tadi, kita tengok, kita dah tahu bahawasanya sebenarnya mungkin saluran dia bagaimana. Itu satu hal. Kita kadang-kadang ada yang bantah tu, saya lihat dalam isu ni khusus. Dalam isu ni, bukan saya kata tak boleh bantah kerajaan. Kita boleh untuk bersuara, juga untuk mengkritik kerajaan jika sekiranya kerajaan itu kita lihat cenderung ke arah itu. Umpamanya kalau kerajaan itu cenderung kepada LGBT umpamanya, kemudian berlaku kes-kes LGBT yang melampau, kemudian kita pun mengkritik hal itu, mungkin adalah asasnya. Tapi jika kita tahu bahawasanya kerajaan itu pun tidak nak hal itu berlaku, dia berlaku, maka kita hendaklah, patutnya kesemua kita bekerja bagaimana untuk menyelesaikan hal yang seperti itu. Umpamanya, saya tengok kadang-kadang yang membantah ni, kadang-kadang dalam bahasa kita kata hulu, melampau. Contohnya, siapa yang telah termakan daging tu, habislah dia, benaklah dia, sampai tak, nantilah akan dihukum oleh Tuhan lah, macam-macam. Hal-hal ini ialah hukum hakam fiqh. Hukum hakam fiqh ni dia tidak seperti itu. Apabila kita termakan dalam perkara yang kita tidak tahu, maka hukum agama tidak seperti itu. Allah tidak menghukum apa yang kita tak tahu. Hatta kalau kita termakan khinzir sekalipun. Tetapi kita membantahlah orang yang menipu kita. Kita membantahlah orang, kita minta kerajaan untuk mengambil tindakan kepada orang-orang yang menipu. Okey. Tapi yang sebahagian macam yang disebut oleh Datuk Johan tadi, kita tak jadikan itu sebagai tujuan kita. Kita ada tujuan-tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu yang menyebabkan hal itu jadi lebih complicated. Kita lihat kadang-kadang yang ni ada tujuan politiknya, yang ini ada tujuan yang perniagaan dia. So berbagai-bagai. Kalau kita betul-betul menuju kepada matlamat nak menyelesaikan masalah ini, kita boleh bersuara, boleh memberi pandangan balas, boleh meminta supaya kerajaan bertindak tegas. Semua boleh, tetapi dengan tujuan yang jelas dan ilmu pengetahuan yang betul di dalam perkara yang kita bicarakan itu. Okey. Nanti kita sambung lagi, Datuk Asri. Juga kita melihat kepada pihak PPM yang banyak terima laporan kependedahan dalam konteks peniaga pula, macam mana? Ada maklumat mereka ni terjejas pendapatan di Padang Serong ataupun mengalami kerugian dalam perniagaan? Ya. Sebenarnya zaman ni sejak awal tahun dulu, sejak COVID ni memang perniagaan telah terjejas. Okey. Tapi perniagaan terjejas mungkinlah terjejas 30%. Ya. Tapi bila timbul perkara ni, dah orang daging pun tak nak makan. Jadi pengguna sudah tentu kalau dah beli barang, buat barang, orang tak beli, tak makan pun masalah juga. Jadi ini hakikat di luar sana lah. Jadi kita memang bersimpati dengan orang yang menjual, dan juga bersimpati juga orang yang nak makan, kok tersilapkan makan pun tak seronok juga. Walaupun macam Tuan Mufti sebut tadi, memanglah tidak ada kaitan, tapi maknanya mungkinlah duduk sebab mati. Kadang dia buat promosi, ada orang pula komen was-was ke tak makan daging, jadi memberikan persepsi buruklah kepada perniagaan dia. Ya, memang ini memang terjadi, dan ini juga menjadikan daging tempatan menerima banyak permintaan, dan ada pula di situ kan naik harga pula. Naik harga pun banyak juga tu, pasal sebenarnya patutnya tidak naik harga. Pasal daging dia jual katakan 100 kilo,
Dia jual 100 kilo juga, tapi pasal permintaan lebih 100 kilo tapi harga 200 kilo. Jadi jadi ini pun kita lalui jugalah, maknanya kita. Baik, kita juga bersama dengan seorang ahli perniagaan yang terlibat secara langsung dengan perniagaan daging ini, Hafiz Karullah di talian. Kita dapat hubungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiz ya? Ya, saya. Baik, secara ringkasnya bagaimana anda melihat isu ini memberi kesan kepada perniagaan anda? Sebab selama ini memang dah konsisten, tiba-tiba berlaku COVID, kemudian ditambah pula isu ini, apa impaknya kepada bisnes anda? Ya. Okey, pada saya selaku pengedar daging premium Wagyu daripada Jepun, kita mempunyai sedikit penurunan bila isu daging import ni meletup. Ya. Dalam graf yang orang kata 30 ke 40% still to drop. Okay. Dan juga penerimaan wajah baru untuk makan daging ni tidak ada sekarang ni. Sekarang ni memang yang circle yang betul-betul rapat dan kenal dengan kita sahaja yang membuat permintaan berulang. Ya, macam Hafiz ada turun memberikan penjelasan untuk mempertahankan macam mana? Ya. Okey, kita selaku industri player macam kami turun memberi penjelasan, dan juga saya sendiri membuat majlis ataupun event iaitu Wagyu Experience. Dalam event Wagyu Experience tersebut kita ada orang kata terangkan bagaimana sistem penghalalan yang kita ambil ni daripada Jepun sampailah sekarang, proses dia bagaimana, dan juga kita bagi tahu sipil dan segala macam bukti untuk memberitahu yang daging yang kita bawa ni diyakini halal. Dan saya juga cerita bagaimana mula-mula saya nak bawa masuk daging ni ataupun nak mengedarkan daging ni, saya pergi sendiri ke ladang di Jepun dan juga pusat pemprosesan daging di sana untuk memastikan benar-benar halal. Sebab pada saya masa mula-mula nak buat pengedaran daging Wagyu ni, saya pun berfikir adakah ianya benar-benar halal. Saya pun fikir takkan saya nak tanggung dosa mengedarkan daging yang tak halal kepada kata rakyat Malaysia dan sebagainya. So saya sendiri pergi cari maklumat dan sebagainya. Kita melalui proses-proses tersebut dan kita yakin memang sekarang ni kalau daging import tu, yang paling yakin yang memang daging Wagyu saya lah, saya rasa. Ya, baik. Saya boleh berani makan daging import selain daging tempatan tu adalah saya punya daging sendiri, sebab kita sendiri yang tahu bagaimana proses yang kita lalui tu. Okey, baik. Terima kasih untuk Hafiz. Dia doakan maju jaya dan terlindung. Dan tadi kita lihat usaha keras beliau di mana kena pergi pula ke sana. Ya? Tak semua orang mampu, tapi itu demi kepentingan perniagaan. Kita akan berbincang lebih lanjut tentang isu ini kembali selepas ini dalam Suara Rakyat. Kembali bertemu dalam Suara Rakyat dan kita masih berbincang isu panas kata daging haram, apa hak pengguna. Dan saya nak ajukan soalan kepada saya bersama Profesor Maria Dato' Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, untuk melihat ketika pandemik COVID-19 ramai yang beralih hilang pekerjaan. Jadi mereka beralih untuk menjual daging terutamanya. Jadi trending juga ramai yang menjual daging perap dan sebagainya. Dan bila timbul isu ini, mereka dah pun dapatkan stok yang banyak tetapi terpaksa dilupakan. Ada yang rasa risau sebab takut tak terjual. Jadi ketika ini pula tidak ada lagi senarai yang dikeluarkan secara rasmi oleh pihak yang berautoriti, menyebabkan semua orang hampir terbepinga. Jadi dalam isu ini, bagaimana pendirian yang harus kita lakukan sebagai penjual itu? Silakan, Datuk. Terima kasih. Bagus soalan ni. Saya sebenarnya simpati kepada ramai orang yang kadang-kala dibebankan oleh kerana persepsi hukum yang berlebih-lebihan oleh sebahagian pihak. Pada zaman saya rasa sebahagian banyak rakyat Malaysia telah baca artikel saya berhubung dengan isu ini. Iaitu pada zaman Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Nasai, diriwayatkan oleh Abu Daud dan sebagainya. Di mana pada zaman Nabi ada dah orang yang bawa daging yang tak pasti ni. Bila bawa daging, mereka baru masuk Islam, tiba-tiba bawa daging kepada Nabi SAW. Bawa daging kepada para sahabat. Para sahabat rasa macam tak pasti nak makan. Ya Rasulullah, inna hahuna aqwaman hadithu ahdihim bisyirki fayatuna bil-luhman la nadri yadhkuru ismallah alaiha am la. Apa na'kuluha? Apa na'kulu minha? Wahai Rasulullah, kita ni ada orang yang baru masuk Islam ni.
baru masuk Islam ni yang di Madinah ni, dia orang bawa kepada kita daging-daging ni yang kita tak tahu daging ni dia sembelih ikut nama Allah ke tak ikut nama Allah ke tak ikut peraturan. Mereka tanya Nabi, dah tanya dah soalan ni pada Nabi SAW. Apa Nabi SAW kata? Uzkuru antum ismallah wa kulu minha. Kamu bismillah dan makan. Itu kata Nabi SAW. Ini adalah hadis yang jelas dalam masalah ini. Sebab itu maksudnya apabila satu daging itu datang kepada kita pada zahirnya halal, sama ada dia dibawa oleh orang Islam ataupun dia diberi jaminan oleh satu pihak yang kita secara umumnya menerima jaminan itu bahawasanya ia halal. Dia tidak semestinya jaminan JAKIM sebenarnya. JAKIM adalah salah satu daripada pihak yang memberikan logo halal. Mana-mana logo halal dalam dunia ini yang diberi oleh mana-mana pihak otoriti orang Islam sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan kita makan daging itu. Dan samalah juga kadang-kadang kita pergi ke kedai Mak Timah di kampung kita. Mana ada cok halal JAKIM? Kita tak tanya, kita pergi rumah kawan kita, dia dihidang daging kepada kita, gulai daging. Tak payah tanya dia. Ni nak tanya ni sebelum nak makan ni daging sembelih ke daging langgar motorkar. Tak perlu kita tanya dia. Cukup dengan dia sebagai seorang Muslim. Itu yang Nabi ajar. Dia sebagai seorang Muslim. Dapur kita tak ada cok halal. Kita tak, dapur rumah Mak Teh kita tak ada cok halal. Tak kata Mak Teh saya tak makan rumah Mak Teh ni, tak ada cok halal rumah Mak Teh tak apa. Kita tak tanya hal itu kerana agama tidak seperti itu. Tapi apabila negara nak menguruskan halal, dia uruskan ada standard dia macam JAKIM. Itu tak apalah. Itu standard JAKIM. Sebab tu saya kata, apa yang JAKIM beri cek dan dia kata halal, confirm halal. InsyaAllah. Tapi apa yang JAKIM tak bagi cok halal, belum tentu haram. Itu benda yang kita kena tahu dan kita pergi ke luar negara umpamanya. Kita tengok ada berbagai-bagai cok orang Islam di sana. Masyarakat Islam yang dilantik. Saya pernah pergi ke New Zealand. Saya juga tengok di New Zealand, di Australia. Dan kita terima pada zahirnya apa yang dijamin oleh orang Islam di sana sebagai halal. Itu dulu. Kemudian, para ulama, majoriti pada zaman ini, international fatwa, mereka menyatakan bahawasanya daging-daging yang datang daripada negara orang Islam confirm halal. Walaupun kalau kita tak tahu siapa sembelih pun kita kira halal. Daging-daging yang datang daripada negara people of the book ataupun Ahlul Kitab, Kristian dan Yahudi, ini international punya fatwa. Al-Qaradawi, Ad-Duraini, Mustafa Zarqa, dan ini semua boleh baca dalam berbagai semua international journal. Mereka kata daging yang datang daripada negara majoriti Kristian, kalau kita tak ada, kita boleh secara umumnya kita anggap halal jika dia pengamal Kristian yang betul. Macam daging kalau datang daripada negara Yahudi, kita terima dia sebagai secara zahir. Walaupun ada mazhab Syafi'i itu dia macam ketat sikit hal itu, dia macam dia banyak setengah syarat. Tetapi majoriti ulama international punya fatwa begitulah yang mereka pakai. Okey, jadi daging-daging ni pada saya yang masuk ni ada kemungkinan daging tu halal, ada kemungkinan. Kerana kita bukan ada pada umumnya dia halal selagi mana tak ada bukti yang menyatakan dia haram. Terutama apabila ada negeri yang telah bagi cop daripada dia walaupun cop itu bukan logo tu bukan JAKIM misalnya. Jadi apabila benda ni umumnya, zahirnya masih lagi di dalam benda kita kemungkinan haram, maka kita kira yang asalnya dia boleh. Jadi kita tak payahlah jahanamkan daging-daging itu. Melainkan tiba-tiba besok ni keluar dah. Memang confirm daging tu khinzir. Memang confirm daging tu datang daripada China. Daging tu memanglah ini daging katok kepala ke apa ke. Okey. Siapa yang ada cop yang itu, dia stop. Selagi tak ada, kita tak boleh buat keputusan dia telah haram. Itu. Kalau tidak, kenapa nak kena pergi tunggu cek? Ini memang, kalau sekiranya kita sudah ada satu keputusan yang kerajaan keluarkan, okey, kita pakai keputusan itu. Kalau belum ada sekarang ni, saya rasa kita tak payahlah nak suruh dia orang ni semua pergi buang daging dia. Baik, jelas sekali penjelasan itu, Datuk. Kita tanya lagi. Baik,
Itulah kita sebenarnya kita hidup di zaman sosial, banyak tok guru yang mentarbiah yang sampai timbul tadi persepsi hukum yang berlebihan. Baik Toki, dalam satu kenyataan Timbalan Menteri Kabinet HCP 29 Disember 2020 dinyatakan bahawa daripada dapatan Jabatan Kimia melalui Dewan Negara menyebutkan bahawa tiada daging babi, kanguru ataupun daging kuda seperti mana yang dilaporkan sebelum ini. Jadi adakah ini memberi kelegaan kepada pengguna ataupun masih mereka skeptikal? Itu sikit, banyak lagi sampel-sampel yang lain. Dia macam ni. At the moment ni, agak pada saya lah masyarakat kita menghadapi satu gelombang. Antara gelombangnya adalah gelombang keyakinan. Okey. Pasal macam-macam di luar sana itu yang timbul yang hari ni macam ni, esok macam lain. Jadi masyarakat sekarang ni kita semua ada phone kan? Ya. Semua ada phone, semua bergantung pada phone lebih daripada yang lain-lain. Tetapi saya rasa kita pengguna hari ini ini juga ada implikasi lain-lain. Pada saya setuju dengan apa yang Tuan Datuk Mufti sebut tadi. Tapi kita sebagai pengguna di luar sana, kita mengalami satu keadaan yang saya rasa semua kita untuk membuat kenyataan pun kena berhati-hati. Pasal kadang-kadang pengguna di luar ni dia ngikut aja. Dia ngikut aja. Contohnya ada satu kes saya ingat di zaman dalam tahun 2000 tak silap saya lah. Masa tu fishball. Fishball ini diserbu dan mengandungi darah babi. Jadi masa itu satu di keluar macam ni lah, bising macam ni. Jadi semua sekali rakyat tak beli fishball. Jadi kilang-kilang fishball pun tutup masa tu. Tapi ada masa tu menteri kata bila dah kilang tu dah ditutup, dia kata fishball okey. Jadi orang-orang kita ni pun dia fishball okey je lah, habislah balik fishball balik. Di dalam tutup 10 atau 12 kilang fishball yang dimiliki bukan orang Islam, satu fishball kilang Islam pun tak ada. Jadi daripada kita melihat daripada sudut perniagaan juga. Pasal kita juga perlu mengambil kesempatan untuk menggalakkan perniagaan macam yang kita sebut BMF ke apa benda kan. Maknanya kita juga perlu melihat. Pasal saya rasa lah ya, apa yang diceritakan di sini tak apa, itu kerjaan buat. Tapi saya nak turun ke lapangan. Maknanya orang kita juga kena memainkan peranan dan mengambil kesempatan. Kalau tidak sampai bila-bila. Dia 20 tahun lagi pun macam ni. Contohnya saja berkongsi ya. Contohnya macam katakan dalam isu darurat. Darurat untuk ambil ubat. Okey, kita boleh terima. Tapi disebabkan kita berlapang dada, saya mungkin ini daripada sudut pengguna ya. Jadi darurat ini dah 60 tahun pun kita masih tak mengeluarkan vaksin kita sendiri. Patutnya kalau boleh, maknanya kita semua negara Islam ke syarikat ke kerajaan ke arah okey, dah tak ada setakat ni kita daruratkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi maknanya darurat itu tidak seharusnya berterusan dan tidak memberi manfaat kepada kita. Saya rasa kalau kita tengok bahasa Inggeris, dia kata necessity is mother of invention. Jadi kalau kita tidak mereka cipta, kita duduk di takut lama juga. Ataupun kita tidak bersedia. Macam saya kata kalau Fitri ada kepak, tak ada kan? Tak ada kepak boleh terbang kan. Kalau Fitri ada kepak, saya yakin maknanya mungkin hari ini kita tidak ada kapal terbang. Ataupun kita mungkin tidak ada kereta pasal dia boleh terbang. Maknanya disebabkan kita perlu mempunyai komunikasi perjalanan yang baik. Jadi kita mereka cipta. Jadi umat Islam seharusnya hari ini mengambil kesempatan yang ada untuk berubah. Okey, contohnya benda ini berlaku tahun 80 pun berlaku juga. Jadi patutnya marilah kita ternak tempatan makanan ataupun cari benda lain ke whatever supaya kita mengambil kesempatan di atas keperluan yang ada itu. Okey, yang tu kita akan bincangkan lebih mendalam nanti. Kembali pada Datuk Mazlan, kita nak berbincang. Ini tadi disebutkan dalam Dewan Negara juga, yang mana saat ini kita mengimport daripada 53 negara dan pada jumlah itu hanya 5 buah negara Islam. Tadi Datuk ada sebutkan tentang persepsi hukum yang berlebihan. Ada juga yang memang tegas katanya sebab dia Bahala Haram dia memang tegas, memang syadid, dia tidak mahu langsung. Kalau ada syubhah dia tolak. Jadi konsep syubhah yang mungkin disalahartikan ke bagaimana? Apa pendapat Datuk isu ini? Tak apa.
jika seseorang tak mau makan, itu pilihan dia. Kerana dia pembeli, itu tidak ada masalah. Tetapi kita nak menyebut sehingga kita nak applykan hukum kita yang tegas itu kepada setiap orang, mungkin itu bukan pendekatan yang terbaik. Saya kata soal pengguna boleh, mungkin sebagai pengajaran dia tak mau beli. Okey. Itu satu hal yang baik. Dan sebagai dia berhati-hati kerana dia mungkin bukan saja soal itu halal dan haram, tapi soal dia nak mengajar supaya membantu support industri tempatan. Tadi cakap tentang daging tempatan. Itu tidak mengapa lah. Tapi jangan dia telah membebankan hal ini kepada orang lain. Maksudnya kalau dia satu orang pihak, misalnya dia bos di dalam atau dalam satu pengurusan yang bukan syarikat tu, bukan syarikat dia ataupun badan kerajaan, dia kenakan perkara yang keras ni kepada peniaga-peniaga yang lain. Saya ingat itu tidak kena pada caranya. Cumanya saya bersetuju tadi yang disebut oleh Datuk Johan bahawasanya ia tak boleh bermusim. Kita bermusim sekarang ni, kita cakap kita kena ada industri tempatan dan seumpamanya. Bagus, Datuk Johan telah lama saya tahu cakap. Saya pun pernah sepentah dengan dia bercakap. Ketika dahulu kita bercakap tentang BMF umpamanya, kan, supaya kita support kita punya Muslim punya produk. Bukanlah kita anti produk orang lain, tapi kita support maksudnya. Patut hanya ni berterusan. Tapi ketika itu, ya duka cita ada juga orang politik. Yalah, tak apalah, politik pun dah berubah. Tapi yang marah, yang tak bersetuju, yang menganggap ini ancaman kepada ketenteraman negara, sekarang berulang lagi hal itu. Demikian juga sebab tu dalam semua artikel saya, sama ada tentang vaksin ataupun tentang halal, tentang makanan daging ni yang saya tulis, saya mesti akan letakkan perenggan keperluan untuk kita menuai sendiri, menternak sendiri, memiliki sendiri dan menghasilkan produk sendiri. Ini adalah titik tolak pengajaran kepada kita. Saya sebut ini kerana sebab itu Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya Madza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin, lama dia tulis buku ni, berpuluh tahun lamanya. Bahawa dia kata bahawa apa ruginya alam dengan mundurnya orang Islam. Salah satu yang dia kata bahawasanya bagaimana kemungkinan untuk kita menjadi umat yang berupayaan untuk menentukan dasar di peringkat antarabangsa jika sekiranya apa yang kita makan, apa yang kita tuai, apa yang kita tulis, apa yang kita perjanjian yang kita buat pun pennya dihasilkan oleh pihak orang lain. Jadi bukan saja perjanjian, pen itu sendiri pun kita kena beli pen orang lain. Kata Dr. Qaradawi, kita bangga dengan kereta mewah di dunia Islam dengan negara Arab, bangga dengan kereta mewah, basikal pun negara Arab tak boleh buat. Inilah masalah realiti yang berlaku kepada kita. So kita melihat soal sudut hukum satu hal, tapi untuk menghilangkan syubhah ini, kita mesti berusaha menjadi orang yang mengeluarkan hasil kita sendiri. Ini sudah berulang kali lah kita cakap. Tapi sekarang ni mungkin akan ada semangat lah 2-3 hari ni. Lepas tu hilang pula semangat tu. Mari pula kempen yang lain. Lagi kita tidak ada satu langkah yang teratur. Kita akan berterusan lah dalam hal yang seperti ini. Itu dia. Kita nak jadi pegeluar tapi tidak mampu, tak ada usaha, tak ada lapangan. Tak ada usaha. Tak mampu, tak apa. Buatlah juga ni, buat untuk apa nak buat. Yelah, lebih kurangnya awal je angkat ayamnya tapi tak mendatangkan hasil ya. Sekali keperluan yang berterusan. Okey, kita akan bincangkan lagi sebab kita tadi ada kaitan juga dengan halal hub kita ni, halal center, tapi tak mampu untuk menjadi produktif. Apakah kekangannya dan apakah usahanya? Akan kita bincangkan selepas ini dalam Suara Rakyat. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam Suara Rakyat, kita masih berbincang isu daging haram ini dan kita tinjau soalan di media sosial. Banyak yang kami terima tapi ini yang sempat kami santuni. Soalannya daripada Faisal Rahim yang bertanya, sebagai seorang pembeli, seandainya sebelum ini memang saya terbeli ataupun memang sudah terbiasa dengan daging yang tidak halal, ditipu oleh kartel dan pelanggan telah pun membeli dan memakannya. Adakah saya berdosa dan dikira menipu dan perlukah saya memaklumkan kepada mereka dan bayar ganti rugi? Seandainya ada pembuktian yang sahih itu, apa yang perlu dilakukan oleh peniaga? Kita tanya kepada Datuk Mufti mungkin memberi penjelasan kepada isu ini, kemusyilan yang diutarakan. Datuk, silakan. Ya. Terima kasih. Yang pertama, saya rasa sehingga hari ini kita belum ada lagi satu pengesahan yang menunjukkan benar-benar tidak halal. Jadi saya rasa apa yang dikeluarkan masih lagi umum dan kita tak boleh putuskan tidak halal. Kita hanya kata kalau dia tanya adakah daging ini daging import ataupun daging ini adalah daging tempatan, sebagai di atas asas bercakap benar, kita kena wajib memberitahu dia hari ini saya ambil daging import.
Ya. Adakah statusnya kita tidak tahu kerana kerajaan belum mengeluarkan secara detail tentang status itu. Jika pun telah keluar, sebenarnya ketika kita jual, kita tak niat menipu dia. Di atas sangkaan, melainkan dia niat nak menipu. Tapi jika dia tak niat nak menipu, di atas sangkaan dia bahawasanya daging itu halal, maka dia telah menjual satu daging yang halal, maka isunya halal lah. Kawan yang makan pun halal. Tuhan Allah Azza wa Jalla tidak menghukum perkara yang kita tak tahu. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis bahawasanya innallaha qad tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan. Allah Ta'ala telah maafkan pada umatku kesilapan dan lupa wa mastukruhu alaihi dan apa yang dipaksa kepadanya. Jadi ini semua dimaafkan dalam agama. Jadi kalau sekiranya daging itu sekarang tak ada apa, melainkan kalau kerajaan keluar, orang dia mai tanya, dia bagi tahulah hari itu memang daging yang cik makan di kedai saya itu memanglah daging saya ambil daripada daging import, saya tak tahu ketika itu. Kita bagi tahu dia. Tapi kalau dia tak tanya, belum ada lagi senarai yang putus daripada kerajaan. Jadi tidak perlulah kita membuat andaian yang melampaui batas. Dan tidak ada siapa yang, selagi tak ada siapa yang niat nak tipu, saya percaya sehingga sekarang ni. Ya. Jadi kita ambil perkataan sebegitu daripada apa yang diutarakan oleh Datuk Mufti. Baik, 3 hari lalu Datuk, di mana Datuk Ayub Han mengatakan bahawa dia akan bantu dalam isu ini, dan ini keurangan daripada Sidang Dewan Negara 9 Disember tahun 2020 yang menyebut bahawa disyadangkan Suruhanjaya Diraja RCI untuk ditubuhkan bagi menyiasat ini secara terperinci. Sebab kalau kita melihat kepada komen orang ramai, katanya kalau dia buat laporan pun tidak ke mana, sebab memang dah ekosistemnya begitu, ya, tak berubah. Jadi apa pendapat Datuk tentang isu ini? Okey, bagus. Maknanya apa pun rakyat perlu sama ada orang Malaysia ataupun orang luar perlu melihat keadaan ini, perlu ada penjelasan yang meyakinkan. Contohnya orang luar, macam saya sebut tadilah, dah bertanya. Yang lokal pun dia akan bertanya-tanya, ni akan datang macam mana ni? Ni yang banyak ni macam mana? Siapa yang kena? Jadi kita perlu penjelasan. Maknanya saya memang bersetuju sangat diadakan RCI ini bagi melihat kembali di mana kegagalan. Pasal ini memang ada kegagalan. Maknanya tidak kita kata di satu tempat, tapi mungkin sana sikit sini sikit menjadikan industri ini bertembung dengan satu keadaan yang tidak pernah berlaku sehebat inilah. Jadi kalau melalui RCI kita akan tahu siapa. Dan orang yang menipu ini perlulah dia ambil tindakan. Pasal dia tahu, macam Mufti kata tadi, dia tak tahu tak apalah, tapi kalau dia sengaja memang itu kerja dia, dan dia perlu dia ambil tindakan. Dan kalau dia ambil tindakan, maknanya keyakinan itu akan kembali balik. Pasal orang ni macam-macam, ada yang rasa okey tak payah ambil tahu pun, tapi ramai juga yang mencari-cari tahap yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jadi bila kita bercerita pasal RCI tadi, insya-Allah kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, ditambah baik. Mungkin contohnya kalau kelemahannya di peringkat A, maknanya esok kita handle lah peringkat A dan peringkat D ke. Jadi benda itu telah mengatasi, dan mungkin juga dalam kita melihat keadaan ini, kita akan terjumpa okey apa yang nak dibuat untuk menambah baik keadaan. Mungkin di JAKIM sendiri pasal nak rombak lah apa benda itu, kita tak faham. Kita orang kecil-kecil ni kita tak faham, tapi ceritanya maknanya kena buat sesuatu. Mungkin kita kena belajar dengan kosher. Kosher ini sistem halal, halal Yahudi lah. Tapi dia menguasai. Contohnya dia menguasai. Dia nampak sistematik ya? Cukup sistematik. Dan dia menguasai. Maksud saya macam ni. Kalau dalam sesuatu produk nak tanda K tu, dia bukan setakat bagi saja halal. Syaratnya cukup. Maknanya contohnya kalau Fitri tu bubuh saudara Fitri sebagai pengarah syarikat. Kalau dia orang pakai BMW, ini pun orang Yahudi ni pun duduk dalam keadaan ni. Jadi kita menambah kekuatan kita. Kita tidak boleh melepaskan benda ini. Yang jadi hari ini kita lihat yang mendapat benefitnya adalah
bukan masyarakat Islam 80 lebih peratus dapat sijil. Memang bagus, tetapi maknanya kita kena lebih baik lagi supaya kita mendapat manfaat yang lebih, paling tidak. Ini saya cerita paling tidak. Selain daripada ekonomi, paling tidak mungkin orang yang memperolehi lesen itu, lesen halal ini, sijil halal ini, pemiliknya kena melalui kursus. Kawan-kawan dia faham Islam. Ini dia pun tak faham Islam, dia kadang-kadang tak pergi sembahyang. Dia dapat untung je. Contohnya kita sediakan marketplace, pada dia keuntungan. Lepas tu macam ada satu hotel, dia pun tak tahu, dia orang Singapura, dia boleh bawa nasi ayam luar masuk jual kat dalam. Pasal dia pun tak faham. Tapi mungkin kalau dia faham, mungkin Allah beri dia dorongan terbuka hati. Oh macam ni ya, proses dia macam mana. Jadi saya yakin antara bendanya adalah kita kena menentukan mereka yang dalam industri ini kena faham, dan kita lakukan ini sebagai satu dakwah juga. Okey. Paling perlu ada tidak. ketegasan dalam isu ini. Iya, kena. Okey. Baik, kepada Datuk Menteri saya ingin bertanya, bila kita melihat isu ini, sebab ia melibatkan banyak pihak, banyak agensi, sebab urusan import ini banyak pelibatannya, tapi hanya dihala kepada JAKIM saja. Dan pelbagai umat Islam pasti kita terasa sebab ia melibatkan cumuhan kepada institusi yang memperjuangkan Islam. Jadi dalam isu ini, kita lihat pernah sampai trending di Twitter, orang menghukum JAKIM secara berlebihan ya. Jadi sehingga dikaitkan dengan rasuah dan sebagainya. Apa pendapat Datuk tentang memurnikan lagi perkara ini, membela institusi yang memperjuangkan Islam? Seperti contohnya tentang kewujudan akta halal yang perlu lagi diperhalusi. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Kita ada dua keadaan. Dua kelompok. Sekarang kelompok yang menipu, yang ini mesti kita marah. Satu kelompok yang kena tipu. Yang kena tipu ni kita lah. Kalau benar kes ni. So kita ni nak tengok, kita nak kata orang yang kita jangan marah kepada orang yang kena tipu. Kerana orang yang kena tipu ni, dia mungkin kita boleh kritik dia punya kecuaian dan seumpamanya, melainkan kita dapati orang itu di pihak penipu. Jadi kalau dia di pihak penipu, jadi kebangkitan kita ialah menentang golongan penipu ni. Maksudnya rakyat patutnya, Muslim di Malaysia ni marah bagaimana golongan penipu telah menguasai industri ini. Ini sepatutnya. So tadi saya tengok macam Datuk Johan sebut tadi. Saya lihat, mungkin Datuk Johan juga ada pengalaman yang sama. Di New Zealand saya tengok sekali saya pergi, orang kata kalau sekiranya penyembelih itu ada report, umpamanya penyembelih itu pergi naik kelab lah apa, orang report, dia orang tukar penyembelih tu, walaupun sebenarnya halal dia kata dia sembelih pun kalau dia masih Muslim. Tapi kerana supaya orang menganggap ini yang terbaik yang mereka pilih umpamanya. JAKIM umpamanya, kerana of course lah bila benda berkaitan halal dan haram, orang akan tanya pada pihak yang ada kaitan dengan hukum, yang kaitan dengan agama lah. Kita nak marah kata umum rakyat, tak boleh tanya JAKIM pun tak boleh juga. Kerana memang dia nak nampak siapa lagi. Bila halal haram, dia takkan nampak custom dulu. Tentu dia tak nampak immigration dulu, makis dulu, dia tak nampak hal itu. Dan cumanya halal, saya sebut asalnya halal ni ialah urusan agama. Urusan agama ni di dalam perlembagaan negara kita, dia berada di bawah negeri asalnya. Dia berada di bawah negeri. Jadi negeri-negeri yang sebenarnya mempunyai kuasa terhadap halal haram ni. Cuma bila JAKIM nak buat logo halal tu, dia pergi ke negeri-negeri dan dia deal dengan kuasa-kuasa negeri ni. Ini ada sejarah zaman yang dulu lah. Dia deal dengan kuasa-kuasa negeri ni kerana ini sebenarnya kuasa-kuasa tuanku lah. Dia asalnya. Jadi dia minta kuasa ni pergi pada dia boleh buat benda ni. Tapi bila nak ambil tindakan, terpaksa dia agensi yang nak ambil tindakan ke atas negeri itu sebenarnya tetap kuasa negeri. Kalau dia berlaku di Perlis umpamanya, soal halal haram, dia tetap kuasa negeri, agama negeri Perlis. Itulah dia punya realitinya tu. Jadi dia mungkin kita nak kena semak semula di sudut itu dan banyak hal-hal yang nak kena diselaraskan semula, saya fikir. Jadi dan JAKIM juga dia tak, saya rasa dia kena ada satu jawapan yang tuntas juga. Mungkin kena saya pun simpatilah dengan apa yang JAKIM kena, tapi mungkin juga cara menjawab dan juga pilihan jawapan itu. Kalau drag terlalu lama sangat pun saya ingat itu yang menyebabkan ruang itu. Dia dah lama tu tunggu ramai. Jadi semua ahli-ahli fatwa Facebook semua dah jawab dah. Jadi mufti-mufti keyboard semua dah jawab dah. Jadi JAKIMnya belum datang lagi. So yang lain fatwa dululah. So jadi mungkin lepas ini kena disusun kod strategi itu bagaimana hal itu untuk disemak. Kerana benda ni patutnya
fingertip saya Kak Jakim pasal benda ni halal haram dia punya. Patutnya dia lebih awal tahu, dia awal-awal tu dia bagi tahu dah secara umum. Isu tu tunggu Jakim akan jawab dalam masa umpamanya. Kemudian diikuti dengan satu-satu saya rasa. Ya, zaman sekarang yang memang dah akan penjelasan ya. Tak tuntas nanti kena tempias ya, sebab jawapan yang berkias tidak akan diterima. Baik, Datuk Kisi nak tanya, seandainya ada kes ini dilaporkan sampai ke pihak mahkamah, kemudian disahkan memang terbukti bersalah, jadi peniaga terjejas ya, orang akan ada persepsi orang tak ambil daging contohnya pada satu ketika, jadi mereka boleh ada hak untuk menuntut ganti rugi sebab ialah kehilangan pelbagai sumber pendapatan. Sebenarnya kalau di Amerika benda ni mungkin dah diambil tindakan. Kalau kita di Kuala Lumpur ni, kalau ada saya jalan kereta baru tukar tayar, tapi masuk dalam pothole, pecah tayar. Jadi kita pun tak ambil tindakan juga. Tapi mungkin pasal menteri tu dia dapat kelebihan-kelebihan ni lah. Tapi saya rasa mungkin juga elok bagi rakyat untuk bersama, untuk membawa sedikit kesedaran dalam social system kita yang somebody has got to be responsible. Maknanya mereka akan ini akan menjadi dorongan kepada semua supaya lebih berhati-hati. Pasal dalam proses ini memang ada kegagalan, kecuaian pun memang ada. Tapi di mana tu belum tentu, tunggu RCI ni esok tengok macam mana. Tapi kalau saya rasa kita tidak boleh menafikan hak mereka sebagaimana dijamin oleh kita punya perlembagaan. Maknanya kalau dia terinaya, maknanya dia boleh ambil tindakan. Dan ini boleh membuka mata dan menggerakkan. Maknanya bukan Jakim saja ataupun bukan Maki saja, mungkin maknanya semua akan fikir ini jangan silap, nanti kan esok makan tak habis. Ya, itu dia. Masanya agak terhad tapi saya rasa belum puas lagi kita berbincang. Kita Datuk Mufti dapat memberikan kupasan atau kesimpulan masih yang agak terhad ni, silakan. Dalam masa 30 saat terima kasih. Saya mencadang, saya memohon kepada terutama diri saya dan juga semua rakyat Malaysia supaya apabila membabitkan soal-soal yang ada ahli kepakaran di bidangnya, kita dengar dululah kepakaran tu. Macam Tok Ki, dia memang ahli di bidang pengguna. Kita dengar dulu pengguna kata apa. Sebelum kita kata, kalau bab hukum ni kita dengar ahli hukum kata apa. Kalau ada 2-3 pandangan, so menunjukkan kita negara yang demokrasi ni ada pilihan kita dalam pandangan. Kemudian kalau kita nak mengulas satu hukum tu ataupun kita nak mengulas satu kenyataan tu, kita make sure lah benda tu memang begitu keadaannya. Jadi kalau tidak, dia akan dijadikan kesempatan. Saya ingat benda ni jadi complicated sikit sebab ramai orang nak guna isu ni. Bukan semua orang yang betul-betul kerana dia marah pasal haram tu. Dia kadang-kadang pasal pemikiran politiknya, pasal isu peniaganya, pasal kadang-kadang tak ada apa yang dia dah tulis. Kadang-kadang sebab itu dan pihak-pihak yang terbabit akhirnya kena tangkas di dalam memberikan respon kepada isu-isu yang di bawah pengurus tadbir mereka. Bawah urus tadbir mereka. Jangan mereka tunggu lama sampai semua orang dah cakap baru mereka cakap. Terima kasih Datuk, dan 30 saat daripada Tok Ki, silakan. Saya yang berkaitan dengan akta tadi, saya rasa kalau Michigan State di Amerika pun ada akta halal untuk negeri mereka, maka saya rasa tidak ada sebab kita katakan benda ini dah cukup. Pasal macam-macam akta ni perlu kemas, kalau tidak bawa ke mahkamah buang juga. Jadi dia perlu kemas dan perlu rakyat pun faham. Jadi ini bukan main-main. Jadi kita amat mengharap, pasal kita telah push akta ni dah banyak tahun dah. Jadi kena rasanya ni masa sesuai. Mungkin maknanya kebaikannya akta keluar result yang baik adalah antaranya akta, antaranya belalah lembu tempatan, ataupun mungkinlah makanlah sayur. Kita dulu dah push tapi macam mengangkatlah tak sampai juga. Yes. Jadi kita ada benda lain yang kita dapat daripada ikan ke, daripada apa, maknanya biar kita dapat sesuatu benefit daripada kejadian yang melanda kita hari ini. Memberi turning point kepada sesuatu yang lebih baik. Dan kita harapkan perbincangan ini memberikan ilmu yang banyak untuk anda, dan terima kasih kepada Dato' Nazif Johan, Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia, kepada saya bersama Profesor Madya Dato' Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, memberikan hujah dan juga kefahaman kepada penuntut suara rakyat. Kita jumpa lagi minggu depan dan semoga isu ini akan membawa pada satu perspektif yang lebih baik dan juga memperkasa ummah demi keselamatan bersama. Jumpa lagi.